Kau bayangkan hidup kau kena minum air hujan. Kau bayangkan kena minum air hujan. Bayangkan, that's the only sumber air. This is the reality. This is the reality yang saya rasa anda perlu tahu. Gelang si paku gelang, gelang si rama-rama. So, diorang punya mentally brain, apa ni, dah orang kata distorted lah. So, baguslah NGO seperti Cahaya Society ni dia terapkan unsur-unsur muzik. Bila nak bercakap tu kena senyum. Dia tak boleh. Mana kawan? Tak jadi. So, senyum. Okay? Alhamdulillah lah. Tengok diorang ni pun happy. Saya tengok diorang happy, saya dah okey dah. Pada saya benda tu lah. Tengok budak-budak ni happy dah cukup lah. Cita-cita aku mau jadi cikgu. Mau jadi cikgu? Cikgu untuk anak-anak yang macam Cikgu Mukmin lah. Tanpa negara, yang di tepi-tepi aku mau. Macam apa yang pernah aku lalui kan aku nampak dulu. Itu aku mau. Kamu mau menyumbang kepada... Berkongsi pengalaman lah maksudnya. Berkongsi pengalaman. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini hari kedua berada di Sandakan. Kita nak ke Pulau Simagul bersama dengan tim High Ride. Katanya hari ini kita nak melawat penempatan ada dekat sana. So, jom kita tengok. Jom. Masa dalam perjalanan tu kita ada terserempaklah dengan budak-budak anak-anak kecil yang nak pergi ke sekolah juga kan. Diorang pun naik boat. Dan saya diberitahu oleh pihak High Ride Relief Malaysia yang mereka juga ada menyediakan ataupun orang kata sponsor lah menaja satu boat dan sekali dengan atap. So dengan adanya atap boat ni, kalau hujan diorang pun bolehlah pergi sekolah. Okey, so insya-Allah mudah-mudahan dengan sedikit sumbangan daripada High Ride Relief ni dapat orang kata memudahkan perjalanan adik-adik ni untuk menjadi seorang pelajar yang berjaya. Amin amin. Boat tu tadi pun boat tu adalah pengangkutan yang percuma. Semuanya disediakan untuk bagi diorang ni kemudahan untuk pergi belajar sekolah untuk dapatkan ilmu. Okey, kita sekarang berada di Sekolah Kebangsaan Terusan Sandakan. Sebelum kita nak masuk kelas adik-adik ni, kita nak tengok bilik cikgu sekolah. Teringat taman sekolah dulu. Jom, jom. Assalamualaikum cikgu. Tiba-tiba masuk kat kawasan pedalaman jumpa orang Kelantan. Ben, macam mana Ben? Macam mana jadi cikgu dekat kawasan pedalaman ni? Kalau ada kerjasama sebab sini kalau kekuatan dia punya kekuatan lah pulau ni kan. Kerjasama ni dia punya kampung lah. Adik-adik ni macam diorang ni memang diorang punya semangat pergi sekolah macam mana? Hari-hari pergi sekolah ke ataupun? Alhamdulillah okey. Harian dia orang setakat ni macam okey sudah. Yeah. Cuma kadang-kadang lewat tu kadang-kadang sebab boot lah. Tapi dia orang datang. Tapi diorang ni nampak semangat lah nak pergi sekolah. Semangat lah. Semangat pergi sekolah kan? Ya. Ramai tak student di sini? Dalam 54. 54 ah. Itu pun termasuk yang bukan warga semua tapi sekolah ambil kan. Cikgu tu lah memang dia kata, bila saya dah sampai sini, saya dah jumpa anak-anak ni, saya tengok keadaan mereka, saya rasa ni tanggungjawab. Ni tanggungjawab saya untuk mendidik mereka. Saya nak tengok diorang ni berjaya. Betul babe. Saya sendiri bila sampai sini rasa tak nak balik. Bukan tak nak balik sebab selalu orang pergi Sabah sebab nak mandi banda, nak tengok keindahan. Tapi sebab tak nak balik. Sebab rasa aku ada satu tanggungjawab yang aku akan tinggalkan kat sini. So kita fahamlah perasaan cikgu tu. Bila last makan budu? Hari-hari saya makan budu. Hari-hari makan budu, boleh tinggal budu. Okey, kita orang baru perasan sambil-sambil kita gelak ketawa dengan adik-adik ni, rupanya ada sedikit perkara yang macam agak menyedihkan juga. Kalau anda tengok kat belakang bandar saya ni, ini adalah tangki air
Dan kat mana diorang dapat air ni? The only sources yang diorang dapat adalah daripada hasil semula jadi dari air hujan. Imagine so diorang minum, diorang nak ke tandas, nak membersihkan diri, semua hanya menggunakan air hujan saja. Masya Allah, kita doakanlah semoga adik-adik ni walaupun belajar dalam kekurangan tapi dipermudahkan semua urusan mereka. Kau imagine kan, sekolah yang proper tapi sumber airnya dari air hujan. Kita orang Manda kan, normal lah kan. Kita ni diajar pada kecil, minum air pipe tu pun, mak selalu, jangan minum air pipe, nanti sakit perut, everything. Kau bayangkan hidup kau kena minum air hujan. Kau bayangkan kena minum air hujan. Bayangkan, that's the only sumber air. This is the reality. This is the reality yang saya rasa anda perlu tahu. Agak rasa bangga kan dengan budak-budak muda kan yang kebanyakannya dari NGO ni yang bergerak secara sendiri, yang berjuang bermati-matian kan untuk anak-anak muda ni. Imagine diorang boleh kumpul dana ataupun diorang boleh keluarkan duit sendiri untuk sediakan bot yang percuma. Bila kita buat something kan untuk bantu orang, so kenikmatan hidup tu lagi orang kata lagi bermakna lah. Tu yang one thing yang saya belajar lah bila saya sampai ke kawasan persekolahan. So kita balik, kita pergi ke satu lagi sekolah. Yang ini diusahakan ataupun dikelolakan oleh NGO yang bernama Cahaya Society. Sekolah ni majoritinya adalah anak-anak stateless lah kan, anak-anak stateless yang ada kat sana. So bila pergi ke sekolah tu, dekat sana anak-anak ni yang saya nampak, mereka ni diajar unsur muzik. So diorang ni pun ada lagu sendiri kan. Ingat, bukan lagu yang saya ingat tu lagu yang dah biasa kita dengar. Kita punya nursery rhyme ni lagu kan. Tapi liriknya diorang tambah lah kan, apa? Kalau mahu merdeka ke sekolah, kalau mahu merdeka ke sekolah. Kalau mahu merdeka sekolahnya, kalau mahu merdeka ke sekolah. Muzik ni dia boleh menenangkan minda kan. Diorang ni, kau imagine lah macam saya cakap tadi, hidup, rumah pun tak betul daif, tak ada bantuan, tak boleh go here and there. So, diorang punya mentally brain, dah orang kata distorted lah. So, bagus lah NGO seperti Cahaya Society ni, dia terapkan unsur-unsur muzik. Orang kata untuk bagi calm, bagi ketenangan kepada anak-anak muda ni dengan bermain alat muzik, dan lirik-lirik yang diterapkan kepada mereka, baik-baik kata yang diterapkan tu adalah baik-baik kata semangat. Even all the teachers, all the tutors yang mengajar, diorang terapkan ilmu yang it's a survival skill for them. Kan kau kena pergi sekolah, kau kena ada education, kau kena berjuang, kau kena bangkit, kau kena bangkit. Itu antara lirik-lirik lagu yang mereka buat, which saya sangat respect. Mereka ni diajar untuk tidak meminta. Mereka diajar untuk jadi seorang survivor, untuk jadi seorang warrior. That is, orang kata it's a noble punya effort lah daripada all these NGO yang saya berjumpa. Selain belajar bermain muzik, diorang ni pun keluarkan, produce diorang punya own t-shirt. Alright, tengok cool tak t-shirt ni? Tiada merdeka hari ini. Kalau nak tahu, dekat Cahaya Society ni, selain diorang ni mengajar kan, anak-anak yang orang kata stateless ni, diorang ni pun ada design t-shirt. Ni dia punya founder dia, Randi. So Randi, cerita sikit, macam mana boleh dapat idea buat kedai ni? Ada t-shirt, design, ada poster kat sini. Idea ni awalnya kita belajar dululah. Kami belajar dengan satu guru, kami panggil guru lah. So kita pun berfikirlah, selain daripada asas numerasi literasi pendidikan membaca menulis, kita mau bekalkan kanak-kanak ini ada proses kemahiran mencetak baju, menjahit, lepas tu kelas memasak. Jadi salah satu platform ni adalah sinilah, kira ibarat satu proses pendidikan berbentuk kemahiran tapi menghasilkan penjanaan kewangan sendirilah untuk belajar. So pelajar boleh berkarya dengan apa yang diorang boleh imajinasikan. So tiada merdeka itu simbolik kepada kanak-kanak kami yang undocumented, bukan saja di Cahaya tapi di Sabah jugalah. Kanak-kanak yang
perlu pendidikan tetapi tidak ada akses pendidikan yang baik disebabkan masalah dokumentasi. Desain yang cantik ni. Kalau orang tengok ni, kalau dia nak order macam mana? Kita ada beberapa platform. Pertama boleh WhatsApp terus saya ataupun pergi ke Facebook Cahaya, IG, di website kami cahayasociety.org. Okey, Kita ada di situ ya. Kata-kata akhir Randy untuk semua orang yang sedang menonton ni. Semoga pendidikan itu untuk semua dengan apa yang dipercayakan oleh Cahaya Society, pendidikan itu untuk semua. Alhamdulillah, next kami teruskan perjalanan pergi ke Tawau pula. Di Tawau, kali ini kami pergi ke satu lagi sekolah. Kali ini saya berkenalan pula dengan NGO yang diberi nama Borneo Comrade. Assalamualaikum, hari pertama kami di Tawau. Kali ini di Kampung Hidayat. Kalau anda mungkin tahu sedikit pasal Kampung Hidayat ni, baru-baru ni ada berlaku sedikit kebakaran di perkampungan ini, okey? Dan di Kampung Hidayat ni juga ada anak-anak yang terbuang ataupun terbiar ini. Jadi Borneo Comrade, salah satu NGO yang berada di sini, berkolaborasi dengan Hairat Relief Malaysia, mengadakan satu sekolah untuk anak-anak ini. Jadi jom kita tengok apa aktiviti mereka. Jom. Saya jumpa seorang anak muda bernama Cikgu Azwan, lepasan universiti tapi sanggup mengabdikan dirinya di satu kawasan penempatan terpencil, which I myself cannot do that. Sanggup mengabdikan diri tinggal di kawasan penempatan begitu untuk ajar anak-anak stateless ni pendidikan. Pendidikan ni adalah hak untuk semua kanak-kanak. Tiada seorang kanak-kanak pun yang boleh tercicir daripada pendidikan. Jadi kami ni membukalah inisiatif alternatif ruang pendidikan supaya anak-anak ini sekurang-kurangnya dapat merasakan bersekolah. Dan kita yang lebih penting lagi adalah kita mahu anak-anak ini dia jauh daripada masalah-masalah sosial. Kita percaya pendidikan ini adalah alat bakti perubahan. Pendidikan ini adalah alat untuk manusia menjadi manusia. Ratusan lagi anak yang tanpa dokumen dibiarkan, tiada pendidikan, itulah nasib kami, anak yang terpinggir. Begitulah luahan hati daripada anak-anak yang terpinggir yang berada di sini. Ini adalah lagu ciptaan mereka sendiri. Luahan hati mereka. Kita terus dengarkan. Mereka ingin menjadi macam mana yang di luar sana, hidup senang, makan pun senang, tetapi kerajaan Dan sekolah itu juga diwakafkan oleh seorang pakcik, pakcik rakyat Sabah. Yang saya tanya dengan pakcik itu kan, pakcik, kenapa pakcik sanggup wakafkan rumah ni kan untuk anak-anak stateless ni kan? Masa itulah pakcik itu kata, sebab kita kan Melayu Islam, jadi memang kena hati bagus terima dorang. Tidak salah kita terima dorang sebab tujuan bagus. Lagipun anak-anak banyak anak tabial sudah tidak di sekolah sudah. Jadi aku pikir bagus dibagi sini supaya anak-anak dapat tahu apa keadaannya nanti. Dapat belajar, dapat ilmu. Belajar. Dulu budak-budak sini ramai, dia main duit, main apa semua, tidak belajar. Jadi mulai ini sekolah jadi belajar sudah diorang, tidak ada sudah main duit, baik itu ini. Nah mulai belajar sudah, tapi aku bagian aku syukurlah pada budak-budak ini, sigu-sigu ini dapat mengajar budak-budak ini supaya budak-budak ini dapat melihat nanti. Sebab kalau tidak begitu macam buta, tidak nampak apa yang jadi di dalam dunia. Jadi mulai sekarang budak-budak ini mulai pandai sudah.
boleh selalu membaca, boleh selalu mengira. Nah, bagi ke sekolah. Abang ada harapkan apa-apa tak daripada anak-anak? Dah, aku ikhlas semua. Ikhlas semua itu, aku tak harap apa-apa. Harapan aku sendiri. Dan aku harap apa? Harap Allah saja satu. Gelang si paku gelang, gelang si rama-rama. Pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Yes. Habis tu kami teruskan perjalanan ke Sampurna. Kita pergi satu lagi sekolah, iaitu sama juga sekolah yang diusahakan oleh Borneo Comrade. So kawasan tu pula kita kena lalu satu titi kan, kiri kanan dia ada penempatan-penempatan orang kampung lah, kebanyakannya stateless juga di sini kan. So pergi ke sekolah tersebut, tengok anak-anak muda ni, mereka juga diajar tentang unsur-unsur muzik. Borneo Comrade ni yang saya nampak, yang saya tengok depan mata, mereka ni kebanyakan anak-anak, bukan kebanyakan, mereka ni saya rasa diasaskan oleh anak-anak muda yang berjiwa seni. Sebab founder ni pun berdarah teater. Jadi boleh nampak lah kan, hasil cikgu-cikgu dia ni yang kaki-kaki teater, kaki-kaki seni ni, mereka terapkan ilmu tersebut dekat anak-anak muda, anak-anak yang bersekolah dekat Borneo Comrade ni, okey? Ia memerdekakan dirinya, bebas sebebasnya. Merupakan kenangan pahit, hidup yang pelik, perut yang memukul kelaparan. Saya pun menyumbang sikit lah kan, bagilah sharing a little bit about how to use your voice. I'm a voice over talent. Kita pun ajar orang cara nak buat voice over everything. Untuk share sikit pasal voice over ni, okay, so Abang Noor lepas ni semua orang pandai gunakan suara. Boleh ke boleh? Boleh. Kalau boleh cakap, boleh? Boleh. Borneo Comrade. Itulah tangan abang. Borneo Comrade. So, muka kena? Senyum. Bila nak bercakap tu kena senyum. Dia tak boleh. Borneo Comrade. Tak jadi. So, senyum. Okay? Alhamdulillah lah. Tengok diorang ni pun happy. Saya tengok diorang happy, saya dah okey dah. Pada saya benda tu lah. Bila tengok budak-budak ni happy dah cukup lah. Itu je sebenarnya. Saya faham lah. Itu perasaan... mungkin itu kot perasaan cikgu, tutor, NGO ni kan. Bukan duit yang diorang nak kan. Bukan duit yang mereka... Saya nampak. It's not about money. It's satisfaction bila you tengok orang susah ni happy. Cita-cita aku mau jadi cikgu. Mau jadi cikgu? Cikgu untuk anak-anak yang macam Cikgu Mukmin lah. Tanpa negara, yang di tepi-tepi aku mau... Macam apa yang pernah aku lalui kan aku nampak dulu. Itu aku mau. Kamu mau menyumbang kepada... Berkongsi pengalaman lah maksudnya. Berkongsi pengalaman. Paling besar kenapa aku buat semua benda ni, aku hidup di daerah Tawau bersama orang-orang yang tidak bernegara ini. Tapi ada satu masa saya melihat sendiri ada kawan-kawan saya di sebelah rumah saya, di sekeliling kampung saya tidak mampu pergi ke sekolah. Dan saya nampak kehidupan mereka sangat-sangat miskin, sangat-sangat susah. Itu yang membuatkan saya rasa ini satu hal yang tidak adil. Sebab saya percaya bahawa kanak-kanak tersebut tidak meminta dia lahir sebegitu. Dia lahir, dia jadi orang yang tidak ada negara dan dia terbatas untuk buat banyak hal. Jadi itulah sebabnya saya mahu setiap kanak-kanak merasai apa yang saya rasa. Saya pergi sekolah, saya dapat tahu mana baik mana buruk, bahkan saya dapat mengejar saya punya cita-cita. Aku rasa banyak sekali, kalau boleh kan aku bersyukur tuh Danila anda terbayar. Sebab sudah aku keluar dari sekolah, bolehnya diterima balik. Waktu saya kecil juga, saya pergi ke rumah kawan-kawan saya yang tidak ada dokumen, yang mereka tidak mampu ke sekolah ini. Daripada kecil, pemikiran saya sudah terbangun. Kenapa ada budak tidak boleh pergi sekolah? Kenapa ada rumah yang terlalu kecil? Di situlah makan, di situlah tidur, di situlah buat benda. Dan kenapa ada rumah orang di bawah rumah orang? Saya fikir benda ini saya kena buat serius. Dan saya secara jujurnya bersumpah mati untuk buat benda ini.
Saya percaya asas daripada perubahan, pembebasan itu daripada pendidikan. Jadi saya fikir apa yang kita perlu buat adalah untuk mengajar atau membudayakan orang itu supaya dia boleh merdeka sendiri. Saya cuma mahu melihat orang, manusia itu, individu itu sendiri berusaha untuk memperbaiki hidupnya sendiri dengan ilmu yang dia ada. Satu je aku mau kami yang anak-anak ni kan anak datang pada negara ni, bagilah kami IC, itu je aku perlukan. Sebab tanpa itu siapalah kami, mana kami boleh bergerak di mana-mana. Contohnya di masa akan datang 5 tahun, 10 tahun, berumur 25 tahun, kami mana kami boleh pergi Malaysia. Itu je kami minta. Kalau boleh kami anak-anak apalagi yang lahir di sini, kami mau ada IC. Isu stateless, orang tidak ada negara ini adalah isu yang tabu di masyarakat kita, yang dikatakan sensitif. Di peringkat masyarakat itu memang secara jujurnya kurang menerima perkara ini. Itulah kenapa perkara ini setelah berpuluh-puluh tahun baru sekarang orang mengetahui. Saya dihidupkan, dilahirkan untuk berperanan kepada orang lain. Saya rasa saya tidak ada perasaan takut untuk berbuat apa-apa, dan saya rasa secara jujurnya kalaupun saya mati disebabkan memperjuangkan hal ini, saya bangga dengan hidup saya. Sebab saya percaya juga kalaulah di zaman dahulu tidak ada orang-orang yang mahu menyebutkan kemerdekaan kepada negara tanah air kita, mungkin sampai sekarang kita tidak mampu menghirup udara segar kemerdekaan. Betul. Jadi mungkin setiap perjuangan pasti ada yang terkorban. Masa dan waktu mungkin yang akan menentukan lah. Saya tengok orang happy. Priceless bro, priceless. That is a priceless moment yang saya akan kenang lah. It's a priceless moment. Now I understand. Bukan duit yang mereka cari, bukan kesenangan yang mereka cari, but the satisfaction, saham akhirat. Oh, tu yang saya belajar lah bila saya sampai di Borneo Combat. Di Sampurna juga kami dibawa untuk pergi ke satu perkampungan yang diberi nama Kampung Bangau-Bangau. So ke Kampung Bangau-Bangau Sampurna. So kita tengok apa yang ada dekat dalam ni. So doakan perjalanan kami. So bila masuk dalam perkampungan Bangau-Bangau tu memang nampak kan. So sepanjang perjalanan tu goyang, memang goyang juga kan. Satu goyang sebab titinya bergoyang. Dua dalam pun goyang. Kita takut. Satu lagi benda yang saya tak boleh imagine. I cannot brain. Apabila kami sampai ke kawasan permainan mereka. Taman permainan. Kita kalau dekat KL, dekat tempat biasa taman permainan lah kan. Disediakan jongkang-jongkit lah, ada buayan lah. Ada tempat nak jogging, everything kan. Tapi guys, korang tahu tak? Kawasan permainan mereka adalah di kawasan perkuburan. Beres nih bang. Masih gitu lah. Alawak. Ya lah, kau dah. Imagine tanah perkuburan, kawasan permainan. Oh, boleh letak. Kita main guli ya. Oh, ini. Salam dulu. Berapa 20 sen? Susma gitu. Salam. Oh, masih lagi. Piu. Okey lah, jauh kot. Main guli. Aku tak faham game ni. Kau tak faham. Okey, cepat. Round tu. Boleh imagine tak kan? Kubur tu, tempat kubur tu, dekat situlah diorang bermain. Dekat situlah diorang beriadah. So itu saya tak boleh imagine. So bila kita bertanya kenapa sampai jadi begitu, sebab mereka tiada tanah. Tiada lagi tanah. Itu saja tanah yang ada untuk
mereka beriadah. So saya ni mungkin orang kata apa je lah kudrat yang boleh saya lakukan sekarang, tapi saya haraplah kan mesej yang cuba disampaikan, suara anak-anak muda ini yang cuba disampaikan, suara anak-anak tanpa negara yang cuba mereka utarakan ini didengari oleh semua orang, didengari oleh pihak dunia. Kalau bukan sekarang, tapi adalah untuk masa depan, untuk anak-anak kita. Imagine kalaulah satu hari nanti di Malaysia ni anak-anak kita jadi macam tu. Imagine satu hari nanti. Saya sangat berharap mereka terus menuntut ilmu, dan saya percaya di masa akan datang ada banyak lagi cabaran mereka ke depan. Dan kalau perkara ini belum selesai, mereka akan meneruskan lagi generasi akan datang. Dan saya sangat berharap setitik ilmu yang saya berikan kepada mereka, mereka boleh mengembalikan ilmu itu kepada generasi mereka akan datang. Saya percaya saya memang tidak akan panjang lah. Dan saya sangat mengharap anak-anak murid saya juga merasakan apa yang saya rasa dan mahu kembali menyampaikan ilmu-ilmu ini, memberi cahaya kepada orang lain supaya kita semuanya mendapat nikmat kehidupan yang sebenar. Tidak semestinya orang tiada ais itu tidak boleh berpengalaman tinggi, tidak boleh bercita-cita tinggi. Sebab aku percaya ilmu itu adalah bakti perubahan yang perlu dikongsikan untuk anak-anak tanpa negara. Pendidikan itu adalah macam contohnya lah kan, matahari ini memberi cahaya sama kami. Tanpa matahari ini siapalah kami, gelap kan. Jadi pendidikan itu aku letakkan begitu. Kalau bukan pendidikan, tak kalah sampai sekarang aku boleh bercakap dengan orang luar, aku berani untuk beranikan diri, yakinlah maksudnya. Penting ya pendidikan. Penting, jadi, sangat puting. Kerana itu kamu punya impian, cita-cita satu hari untuk menjadi seorang guru. Iya. Untuk menyumbang kepada mereka semua. Betul. Saya tak boleh imagine kalau anak saya jadi seperti begitu. So imagine kalau anak-anak kita satu hari nanti berstatus begitu. Ataupun imagine satu hari nanti anak-anak kita tindas mereka begitu. So satu je lah saya kata, haraplah kan suara mereka ni didengari dan do something for the better future. So again, saya mendoakan, itu je lah. Saya nak kata perkataan doakan ni aku geli kot dengan mulut. Sebab saya tahu bukan perkataan yang diterima. Tapi ini je lah sebagai seorang Islam, itu je lah. Saya hanya mampu mendoakan semoga mereka ni kuat. Saya doakan semoga anak-anak ini kuat. Adik-adik semua kena kuat. Adik-adik semua kena kuat. Adik-adik semua kena belajar. Pendidikan itu penting. Bantu keluarga. Bantulah keluarga. Dan kepada guru-guru, kepada cikgu-cikgu, kepada NGO yang berjuang, anda punya semangat tu, kan, semangat anda, perjuangan anda teruskanlah semangat itu, dan insya-Allah one day hasil ataupun semangat juang anda ni akan didengari oleh mereka di luar sana. Itu sajalah.